Jadi sambil workout tu menitis air mata dia, kesian dia. Assalamualaikum dan apa khabar semua, Coach Aizat di sini. Dengan sekarang gym sudah dibuka, anda pun mungkin berfikir untuk membuang lemak yang setelah sekian lama diternak sepanjang PKP, nak bagi badan ada shape sikit daripada bulat, bagi ada bentuk yang bersegi sikit. Jadi anda ingin pergi ke gym, tapi disebabkan anda tidak begitu tahu tentang cara menggunakan peralatan, tentang kesihatan dan kecergasan, jadi anda decide untuk upah seorang jurulatih pribadi ataupun personal trainer. Bagi orang yang macam tu, yang tak begitu tahu cara untuk bersenam dan tak ada masa untuk research dengan lebih mendalam, seorang personal trainer yang bagus sangat-sangat boleh membantu dalam perjalanan anda. Namun video ini bertujuan untuk senaraikan 10 kekurangan ataupun sifat personal trainer yang anda perlu tahu yang tidak begitu baguslah. Video ini bukanlah dibuat untuk menghentam mana-mana pihak, sekadar memberikan gambaran kepada anda sifat apa yang anda perlu cari dan jauhi daripada seorang personal trainer. Sebabnya anda membayar personal trainer ni, ini adalah satu servis yang peribadi yang memang khas untuk anda, dan tujuan dan tugas seorang personal trainer adalah untuk membantu anda, membimbing anda dan memberikan satu transformasi yang positif kepada anda. Jadi bayaran yang anda berikan tersebut perlulah setimpal dengan servis yang anda terima. Okey, sifat pertama yang anda perlu jauhi adalah personal trainer yang tidak track progress ataupun hanya track dari segi berat kilogram. Kalau dalam program kecergasan yang besar-besaran, paling simple adalah untuk mengambil angka berat badan, kilogram. Tapi kalau personal trainer, pada pendapat saya ini tidak mencukupi, sebab banyak lagi metrik kesihatan improvement yang boleh diukur yang tidak ditunjukkan dengan sekadar timbang berat badan. Paling basic pun at least ambillah ukuran seperti ukur lilit, waist to hip ratio, dan juga improvement dari segi prestasi fizikal, dari segi improvement kardio, kekuatan otot dan sebagainya. Dengan ada data-data tambahan tu, anda sendiri boleh tahu improvement yang anda dapat dengan servis personal trainer tersebut. Ingat, anda bersenam itu bukan untuk kurus semata-mata, tapi juga untuk kesihatan dan kecergasan. Okey, kedua, personal trainer yang berkira. Yes, anda bayar adalah mengikut jam ataupun mengikut sesi, tetapi mungkin personal trainer yang berkira ni cukup saja 1 jam tu dah terus end session. Baki senaman apa yang ada, dia suruh buat sendiri ataupun dia tinggalkan anda begitu sahaja. Kadang sampai lambat tetapi tetap habis on time. Sifat berkira ni maksudnya dia tak ikhlas lah dalam mengajar anda. Dan satu lagi adalah personal trainer yang tidak layan anda di luar waktu sesi. Kalau ada persoalan through WhatsApp ke, nak tanya tentang kesihatan, kecergasan, pemakanan, seorang personal trainer yang bagus, dia akan layan anda walaupun bukan serta-merta, tapi akan reply jugalah WhatsApp tersebut. Aizat bukanlah kata personal trainer ni perlu layan anda setiap masa, mereka pun bukanlah seorang maid, tapi at least be considerate. Ketiga, personal trainer yang tak pandai memberikan motivasi ataupun memberikan motivasi yang salah. Motivasi ni boleh datang daripada daripada dalaman, iaitu kita punya sebab tersendirilah, kita punya big why kenapa kita nak berubah, dan dia juga boleh datang daripada luaran. Okay, seperti kata-kata motivasi. Dan seorang personal trainer seharusnya tahu cara untuk memberikan motivasi yang sesuai dan terbaik untuk individu tersebut. Ada saja yang memberikan motivasi yang tidak begitu indah lah, antaranya dengan body shaming. Kau nak gemuk sampai bila ni? Kalau tak usaha macam mana nak kurus? Ataupun contoh-contoh lain yang banyak memberikan kata-kata kesat yang mungkin menggoreskan hati klien tersebut. Jadi sambil workout tu menitis air mata dia, kesian dia. Okey, yang keempat, yang jenis tidak pandai nak menjelaskan ataupun tidak mendidik klien sepanjang sesi. Seorang jurulatih yang baik akan suruh anda buat senaman itu, buat senaman ini, okay, lepas squat anda buat push up. Tapi seorang personal trainer yang bagus, dia mampu menjelaskan. Contohnya, okay, squat ini adalah satu senaman compound lower body yang lebih fokus kepada otot quadricep. Okay, selepas tu anda akan buat push up, okay, sementara lower body tengah rest. Anda akan buat senaman upper body, walaupun push up ni orang kata chest, tapi dia adalah satu senaman compound stand daripada chest. Dia juga akan activate anda punya shoulder muscles, tricep. Okay, kenapa saya buat rep sebanyak ini? Sebab kajian menunjukkan dia bagus untuk kekuatan, at the same time untuk membina otot. Okay, trainer tersebut mampu menjelaskan kenapa buat senaman itu, kenapa buat mengikut struktur ini. Dan anda juga sebagai seorang klien, seorang pembeli, seorang student, jangan takut untuk mempertanyakan soalan, untuk mempertikaikan, bukannya sebagai satu tanda kurang hormat, tetapi untuk kita belajar juga, dan anda boleh tahu credibility pengajar tersebut.
Jadi kalau coach yang bagus tu dia mampu nak jawab, ataupun kalau yang tak mampu nak jawab, mereka akan berikan balasan yang baguslah, seperti topik ini sebenarnya di luar bidang saya ataupun saya terlupa, nanti saya akan refer balik kepada yang lebih pakar, lepas ada jawapan saya akan berikan kepada anda. Instead of yang tak tahu ataupun lebih teruk dia tak tahu tapi buat-buat tahu. Itu yang bahaya. Kelima, yang terlalu push ataupun yang tidak memahami klien. Kadang kita ada jumpa personal trainer yang betul-betul hardcore. Buat lagi 10, buat lagi 10. Okay, no pain, no gain. Kalau kau tak buat ni tak rasa sakit, memang maksudnya kau Memaksa klien buat di luar kemampuan bukan sahaja rasa tak best tapi juga bahaya kerana mengundang kecederaan. In the end, apa yang klien akan rasa tak best, sakit badan, tak berbaloi, dan dia rasa senaman ini adalah satu seksaan, dan mungkin selepas pada itu langsung tidak bersenam, dah trauma dah. Okey, yang keenam, menjual suplemen kepada klien. Disclaimer, suplemen ni ada manfaatnya tetapi bergantung kepada suplemen apa dan bergantung kepada individu. Kalau golongan yang memerlukan suplemen ini boleh memberikan manfaat. Kalau golongan yang tidak memerlukan suplemen ini mungkin tidak memberikan manfaat tambahan ataupun boleh memudaratkan. Okay, it depends. Tapi sememangnya suplemen ini bukan untuk beginner yang baru sahaja nak bersenam. kau kena beli benda ni, kau perlu beli protein, kau perlu beli pre-workout, beli itu, beli ini. Dan memang dia nak push pun sebab produk tersebut dia yang jual, dia akan dapat keuntungan lebih. Tapi kalau personal trainer anda push untuk anda membeli suplemen tanpa penjelasan yang munasabah, mungkin anda perlu tinggalkan personal trainer tersebut, ataupun lebih teruk personal trainer yang menjual PED, performance enhancing drugs, ataupun lebih dikenali sebagai steroids, SARMs dan sebagainya. Mungkin mereka sendiri ambil, tak ada masalah, itu adalah pilihan mereka, tetapi sememangnya janganlah suruh orang yang beginner dalam fitness ni untuk ambil. Okey, yang ketujuh, personal trainer yang berikan plan workout sama sahaja setiap minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Kalau anda adalah seorang atlet, workout anda mungkin lebih rigid dan tidak banyak perubahan, tapi itu adalah untuk golongan tertentu yang mempunyai matlamat yang sangat spesifik. Untuk orang umum, kita perlu pastikan senaman yang dilakukan bukan sahaja bermanfaat, tetapi at the same time pastikanlah dia menyeronokkan. Okay, sekali-sekala tukar sedikit plan, jangan buat perkara yang sama saja. Kalau buat perkara yang sama saja setiap minggu berterusan, klien pun rasa macam, baik, aku tak payah ambil PT, aku dah tahu nak buat apa, so aku buat je lah sendiri. Jadi sebagai personal trainer, pastikan juga workout plan anda tu sekali-sekala ubahlah sikit. Dan bila ubah tu, tak adalah bermaksudkan senaman yang dilakukan tu mudah, just memberikan kelainan, memberikan rasa keseronokan sikit pada klien yang buat tu. Okey, nombor 8 adalah personal trainer yang terlalu lembut dengan klien ataupun mengiyakan saja apa yang dicakap. Nah, kalau tadi saya ada cakap masalah personal trainer yang terlalu kasar ataupun terlalu push, tapi kalau terlalu lembut pun tak jadi juga. Apabila melakukan senaman atau workout, bila buat sikit, mereka rasa tak nak lah, dah penat lah, tak nak buat lagi. Tapi mungkin personal trainer boleh nampak actually, dia boleh je pergi lagi, sikit lagi. Jadi push lah sikit lagi. Okay, dia jangan terlalu berlembut dan jangan terlalu kasar. Okay, in between. Kalau tak ada orang yang nak push, mungkin tiada kemajuan yang dicapai. Okay, nombor 9 adalah personal trainer yang menggalakkan mitos-mitos dalam fitness ni. Pertama, mitos yang ramai orang nak percaya tapi tak wujud, iaitu spot reduction. Contohnya macam mana saya nak buang lemak pada bahagian pinggang, macam mana nak buang lemak kat peha, macam mana nak kecilkan pipi ni. Jadi ramai orang yang mencari itu, dan kadang ada personal trainer dia bagi plan, kalau awak buat senaman ni, buat senaman perut, dia akan bakar lemak perut. Tidak, itu adalah satu mitos, tak betul, tak benar, dan tolong jangan sebarkan lagi. Banyak saja mitos dalam pemakanan dan fitness ni, so do your part, jangan spread any more bullshit. Tugas seorang personal trainer, seorang coach, seorang jurulatih adalah untuk membongkarkan, untuk menidakkan dan mengelakkan penyebaran mitos-mitos ini, bukan untuk menggalakkannya. Dan yang ke-10 adalah tiada kelayakan, dan ini actually Aizat memang sengaja letak pada penghujungnya sebab ada saja coach yang diiktiraf, certified, tetapi masih lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang dinyatakan. Jadi anda sebagai klien, sebagai pengguna, gunalah penilaian anda. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Sekali lagi Aziz cakap, video ini bukanlah untuk merendahkan golongan tertentu, just sebagai satu panduan kepada anda yang ingin membeli servis personal trainer. Dan Aizat sendiri pun pernah melakukan beberapa kesilapan yang dinyatakan, but we live, we learn, we improve. Jadi kalau ada point yang Aizat terlepas ataupun anda ada cerita sendiri dengan personal trainer, sama ada baik ataupun buruk, boleh tinggalkan di ruangan komen, nanti Aizat akan baca. Tapi sampai itu sahaja untuk kali ini. Semoga kita jumpa lagi. Sekian.